Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay, hari ini Nina akan kembalikan dengan cerita seram followers lagi. Jadi cerita ni dikongsikan oleh kawan kita yang dikatakan dia ni dah hijab terbuka sejak dia kecil lagi. Orang yang hijab terbuka ni dia memang boleh nampak sesuatu yang kita tak nampak dengan mata kasar kita yang sebagai orang normal ni lah. Jadi kadang dia kata dia nampak dekat situ, tapi bila kita tengok tak nampak pun. Jadi macam tu lah, itulah apa kelebihan yang ada pada diorang ni. Nina macam terfikir pula macam mana diorang hadapi ataupun diorang lalui benda-benda macam ni sepanjang hidup diorang kan. Jadi Nina tak nak panjang-panjang lagi intro video ni, jadi kita akan teruskanlah kepada cerita kita. So without wasting any time, let's get started. Cerita ni dikongsikan oleh Kobreng yang sekarang ni tinggal di Shah Alam. Dia cakap masa dia sekolah rendah lagi, dia dah boleh nampak tau benda-benda halus macam ni. Tapi disebabkan masa tu dia masih lagi kecil, jadi dia tak tahu apa benda tu hijab terbuka dan kenapa dia selalu nampak ada orang ni. Jadi bila dah masuk sekolah menengah, dia dah cerdik sikit lah kan. Baru dia tahu rupanya dia ada kelebihan untuk nampak benda-benda halus. Dari apa yang Nina bacakan, sebenarnya orang yang hijab terbuka ataupun orang yang boleh nampak dunia alam jin ni sebenarnya bukanlah satu kelebihan. Tapi sebenarnya tu adalah satu masalah yang perlu diorang ni kena ubat lah untuk tutup balik pandangan diorang tu. Sebabnya kalau orang yang normal lah kan macam kita ni, dia takkan boleh nampak alam sebalik mata macam tu. Jadi bila ada dalam kalangan kita yang macam hijab terbuka, so diorang kena pergi berubat untuk tutup balik pandangan tadi. Okey, kita berbalik kepada cerita kita balik. Jadi Kobreng tu dikata masa dia darjah 6, dia ternampak ada satu haiwan ataupun binatang yang dia rasa pelik sangat. Awal tu dia fikir binatang tadi tu adalah binatang biasa lah kan. Tapi bila dia pandang kali kedua, okey, dia tahu itu bukan binatang yang biasa. Jadi cerita ni bermula pada pukul 10 malam yang mana ayah dia ajak dia untuk pergi mengurut dekat rumah wak. So masa tu dia tinggal dekat sebuah kampung yang dikenali sebagai kampung Melaka Paya Lebar. Mungkin badan ayah dia pada malam tu rasa macam lenguh-lenguh sikit, so dia pun nak pergilah mengurut kejap. Dekat kampung dia tu cuma wak tu je yang pandai mengurut. Rumah wak ni memang tak jauh lah dari rumah diorang, iaitu berada dekat jalan belakang kampung. Masa diorang sampai tu kan, wak ni tengah minum kopi lah dekat pondok dia. Dan pada masa ni jugalah Kobreng ni ternampak sesuatu ataupun benda yang tengah bergerak dekat tiang lampu. Benda tu bergerak daripada atas tiang lampu turun ke bawah. Jarak diorang pula masa tu dekat je, dalam 10 langkah je guys. Tapi disebabkan Kobreng ni dia tak faham dan dia tak tahu apa yang dia nampak pada masa tu, so dia tak takut lagi tau. Dia macam buat dek je, so dia tengoklah benda tu sebab dia rasa curious. Dikatakan rupa benda tu, dia punya mata tu warna hijau berkilau dan bentuk badan dia pula macam gorila tapi saiz dia agak besar. Lepas tu tangan dia tu memang panjang dan bulu-bulu yang ada dekat badan dia tu warna brown nak ke putih warna krim macam tu. Masa Kobreng duk tenung benda tu kan, yelah sebab dia pelik dan curious kan dengan benda tu. Jadi wak ni macam dah perasan dekat Kobreng ni. Wak tadi tu pun tanyalah dekat ayah Kobreng, anak kau ni boleh nampak benda ke? Tapi ayah dia kata, nampak apa benda pula wak? Sebabnya masa tu ayah dia pun tak tahu yang Kobreng ni boleh nampak sesuatu. Jadi wak ni pun ajaklah diorang untuk masuk ke dalam rumah sebab wak ni nak mula mengurut ayah Kobreng tadi. Kobreng pula pada masa tu dia duduk dekat atas kerusi kayu sambil pandang dalam rumah wak tadi. Tengah syok dia duduk tengok dekor rumah wak yang macam agak seram sikit tu kan. Dia nampak sekali lagi benda tu berdiri pula dekat pintu nak masuk rumah. Masa ni Kobreng dia dah start takut tau, sebab dia tahu benda yang dia tengok tu bukan lagi binatang biasa tapi adalah makhluk lain. Wak tu pula perasan dah yang Kobreng ni macam dah panas punggung dah duduk atas kerusi tu. Jadi wak tu pun tegur lah dia, kau tengok apa tu? Meh, duduk kat sini, kau tu lain. Kau jangan takut sebab benda ni kita memang akan hidup dengan dia. Jadi Kobreng pun bangunlah duduk dekat dengan wak dan ayah dia. So dia pun fokuslah apa yang wak tu duduk mengurut ayah dia sampailah dia tak hirau dah dekat benda tu. Ni baru cerita pertama yang dikongsikan oleh Kobreng, tapi ada lagi 2 cerita yang akan menyusul lepas ni. Okey, cerita yang kedua ni pula masa Kobreng ni masuk tahfiz dekat Puchong. Dan pada masa ni lah dia dah tahu yang dia ni sebenarnya dah hijab terbuka dan boleh nampak benda-benda halus. Kejadian ni terjadi masa dia form 4 dan dia belajar dekat situ just 2 tahun setengah je, and then dia keluar. Kejadian tu bermula pada pukul 7.30 pagi macam tu. Dan pagi tu dia ni ada kelas hafal, tapi tiba-tiba dia rasa macam nak pergi membuang pula. So dia pun pergilah ke tandas kan untuk settlekan urusan dia tadi. Dah habis apa semua, dia pun lepak kejap lah dekat kolah air mandi ni seorang-seorang. Masa dia duduk termenung tengok jubah dia sendiri tu kan, tiba-tiba dia ternampak macam ada seorang perempuan, dan perempuan ni macam nenek-nenek tau. Sebabnya perempuan tu dia membongkok dan rambut dia memang panjang gila jurai sampai ke tanah. Tapi cara jalan benda tu macam pelik sikit. Dia terapung dan berjalan macam menggunakan tangan macam tu. Korang imagine lah macam mana cara dia berjalan tu. Lepas tu korang pun cakap lah dalam hati dia. Dia kata, oh kau rupanya patutlah aku berpusuk tadi. Jadi masa tu dia dah mula start
meremang tak dah rasa seram sejuk dah. Jadi tunggu apa lagi, dia pun angkatlah kain jubah dia dan get ready untuk berlari. Yang tak best tu, kalau dia nak lari, dia nak keluar dari situ, dia kena lalu depan nenek tu guys. Dan dia kata dia tak suka dengar suara benda tu, sebab Cobra kata suara benda tu semestinya lah seram, dan dia kata kadang-kadang akan buatkan dia rasa panas. Tapi dia dah tak kisah dah masa tu, dia fikir aku nak cabut je dari sini. Tapi belum sempat dia nak melangkah tu, benda tu berbunyi. Korang tahu tak dia bunyi macam mana? Dia bunyi macam gitu, sambil dia ketap gigi dia tu berkali-kali. Dia macam macam tu lah kot. Ya Allah, seram pula aku buat benda tu. Okay, jadi sambil dia duk bunyi tu, sambil dia duk berkatip gigi dia berkali-kali. Jadi Cobra ni dah tak fikir panjang dah, dia terus pecut lari keluar dari situ. Lepas tu petang tu, dalam waktu Zuhur, tiba-tiba ada seorang budak ni yang kena sampuk, dan benda yang sampuk dekat budak tadi tu adalah nenek yang Cobra ni nampak tadi. Cerita dia masa tu diorang ni tengah beratur lah, nak ambil makanan masa tu waktu rehat kan. Tiba-tiba ada seorang budak ni tengah jerit histeria. Jadi Cobra dengan kawan dia pun pergilah tengok kan apa yang jadi masa tu. Dan Cobra nampak pada masa tu nenek tadi tu dia melekat dekat tiang bilik sambil kepala dia ke bawah, kaki dia dekat atas. Jadi dia macam lampu kelawar yang tergantung gitu. Keadaan masa tu memang dah huru-hara dah. Kawan Cobra yang seorang ni pun dia boleh nampak macam Cobra juga. Tapi kawan Cobra kata dia tak nampak nenek macam yang Cobra nampak, tapi dia nampak ada benda besar yang tengah keliling dekat atas. Lepas tu Cobra kata, kau tak nampak ke nenek tu? Aku nampak nenek tua. Tapi kawan dia kata, tak, aku nampak benda lain. Jadi maksudnya diorang nampak benda lain pada waktu yang sama juga. So bila ustaz datang, dia pun buatlah apa yang patut untuk pulihkan keadaan tadi. So cerita yang ketiga ni pula adalah kesinambungan daripada kejadian tadi. Maksudnya cerita yang kedua tadi terjadi pada waktu siang, waktu Zuhur, dan cerita yang ketiga ni terjadi pada waktu malam, iaitu selepas Isyak. Lepas diorang solat Isyak, ustaz tadi pun datang minta diorang ni untuk baca Yasin, sebab kejadian kena sampuk tu tak pernah berhenti, macam masih berlanjutan sehingga menyebabkan histeria. Masa diorang tengah baca Yasin tu kan, tiba-tiba diorang terdengar macam ada suara yang mengilai nyaring je macam tu. Tapi bacaan Yasin tetap diteruskan, even pada masa tu benda tu dah mula bermain dengan elektrik. Mula-mula dia padamkan kipas, dia padamkan lampu. Lepas tu tiba-tiba ni shilling yang kat atas tu boleh jatuh ke bawah. Nasiblah tak kena siapa masa tu. Jadi bila keadaan dah macam semakin worse kan, adalah beberapa student dekat situ yang menjerit sebab ketakutan. Tapi bacaan Yasin tetap diteruskan, dan ada di antara diorang ni yang menguatkan lagi suara. Cobra kata masa tu dia boleh nampak ada 5 ekor yang tengah kacau diorang. Benda tu ada yang merupa haiwan tapi berbentuk manusia. Tiba-tiba isteri ustaz yang join diorang tengah baca Yasin tu kena sampuk pula. So keadaan jadi lagilah huru-hara, dengan suara orang menjerit, dengan suara orang yang baca Yasin. Semua dah jadi bercampur aduk dah. Korang boleh bayangkan tak? So ustaz ni panggil lah Cobra dengan kawan-kawan dia yang terbuka hijab tu juga untuk pagarkan sekolah. Jadi diorang kena pagar sekolah tu setiap penjuru. Jadi adalah dalam 5 orang untuk pagarkan sekolah pada masa tu. Cobra ni pula telah diarahkan untuk pagar dekat kawasan asrama dan juga dekat bilik air bawah. Masa ni dia dah memang meremang habis dah, sebabnya pada masa tu tiba-tiba dia nampak ada seekor ular yang berwarna hitam berkilat, memang besar. Lepas tu ular tu pula dia macam ada berbulu sikit dan ada lendir yang berwarna hijau cair macam tu. Tapi lepas tu apa yang dia buat, Cobra ni tak ceritalah. Cuma dia kata dia pergi pagarkan sekolah tu dan settle pada pukul 2 pagi. So since that day memang dah tak ada lagi dah kejadian histeria dekat sekolah diorang. Sebabnya dia kata benda tu terjadi pun disebabkan pagar sekolah diorang yang diorang pernah pagar sebelum ni telah bocor. So sebab tu lah benda tu pergi masuk kan. Jadi dia buat pesta dekat dalam tu. Cerita pasal histeria ni kan, sebenarnya kan Nina pernah ada pengalaman dekat sekolah Nina dulu. Ada kejadian yang histeria. Cerita dia masa tu Nina sekolah form 4 tak silap Nina. And then kita orang ada macam camp lah kan untuk student form 4 ni. Nina tak ingat sama ada Nina form 4 atau form 5. Macam form 5 pun ada. Lebih kurang tu lah. Jadi kita orang ada camp dekat sekolah. Macam camp motivasi gitulah. Akan bermalam dekat sekolah dalam 2 hari ke 3 hari 1 malam macam tu tak silap Nina. 2 hari 1 malam kot. Sorry lah guys sebab benda tu dah lama terjadi, sekitar tahun 2009, 2010 macam tu. Sekarang dah 2022. Jadi malam tu kita orang tengah solat Isyak. Okay, solat Isyak. Tiba-tiba ada perempuan yang menjerit. Korang tahu tak? Menjerit mengilai macam tu. Sebab dia dah kena sampuk. Masa tu memang kelam kabut jugalah. Nina masa tu ada dekat dalam surau sekolah. So kawan-kawan Nina pun dah macam berhimpit-himpit. Sebab diorang dah macam takut dah lah. Nina masa tu dekat paling hujung tu, dekat dinding. Cuak juga lah. Tapi masa tu memang dengar budak perempuan jerit. Lepas tu ustaz masuk, dia beritahu siapa-siapa yang ada kat dalam surau tu kena baca Yasin. Okay, kita orang pun bacalah Yasin macam yang disuruh tu kan. Masa tengah baca tu, ada yang perempuan yang tak boleh solat kan, dia orang kan duduk dekat luar surau. Ada juga 2-3 orang yang kena sampuk masa tu. Tengah kita orang tengah baca tu, tiba-tiba ada seorang dua yang menjerit nyaring gila dekat luar surau tu.
masa tu terus meremang bulu roma sebab rasa macam ya Allah, apa yang jadi masa ni. Okay, jadi kita orang nak tidur pada malam tu pun, sebelum kita orang keluar daripada surau tu kan, ustaz pun dah pesan, dia kata kita baca apa tu, surah ayat kursi ke apa tah dengan surah Al-Fatihah macam tu lah, niat untuk pagar diri. Okay, jadi masa tu dah rasa macam dah tak best tau malam tu. So kita orang pun ikutlah apa yang ustaz tu kata, follow lah apa ustaz tu baca kan. Jadi kita orang baca ramai-ramai untuk pagar diri. Bila balik malam pun kita orang pagar juga kita orang punya bilik sebab takut ada apa-apa yang terjadi lagi. So cerita dia ni bermula, ada seorang budak perempuan ni, dia ternampak benda, cerita dia. Okay, Nina nak cerita, dewan sekolah Nina dekat sini. So depan belakang dewan ni adalah surau sekolah kita orang. Jadi dikatakan budak tadi tu dia nampak ada benda putih dekat atas dewan. So bermula dari dia lah yang kena sampuk tu, and then benda tu berjangkit. Itu adalah salah satu pengalaman jugalah yang Nina macam tak boleh nak lupa sampai sekarang. Okay guys, kalau korang ada pengalaman yang berkenaan dengan histeria dekat sekolah korang boleh je komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan cerita seram yang Nina kongsikan pada hari ini. Kalau korang ada cerita-cerita seram juga, korang boleh email Nina ataupun DM Nina dekat IG. Mungkin Nina tak akan bercerita selalu lah cerita seram ni, sebab kadang-kadang Nina pun rasa tak best, sebab bila selalu bercerita benda-benda macam ni, Nina akan rasa tak selesa. Okay, jadi Nina akan cerita seram followers ni jarang-jarang. Okay, alright, kalau korang ada cerita yang best-best yang korang nak kongsikan dengan Nina, korang just DM ataupun email Nina je. Semua ada dekat description box. Okay, dan itu sajalah, kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.